Oh ya, kau boleh jangan situ ni. Oh 10.40 dah, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini seperti yang dijadualkan, setiap Isnin jam 10.30 pagi kita bertemu, berkumpul semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. So pagi ini kita akan kupas masih lagi pada ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ini adalah siri yang ketiga, maksudnya kelas kita yang ketiga. Kita membincangkan pengertian di sebalik ayat dengan nama Allah, yang Allah itu Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, dan Allah itu juga adalah Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Okay, pagi ini kita akan tumpu kepada dua nama Allah di dalam ayat yang pertama itu, iaitu Ar-Rahman dan juga nama Allah Ar-Rahim. Kita akan bincangkan apakah perbezaan di antara nama Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim. Kemudian apakah persamaan di antara Ar-Rahman dan juga nama Allah Ar-Rahim. Dan kita juga akan membincangkan tentang mengapakah nama Allah Ar-Rahman itu didahulukan terlebih dahulu daripada penyebutan nama Ar-Rahim. So maklumat-maklumat itu kita akan rungkaikan insya-Allah dalam tempoh 1 jam ni, untuk kita sama-sama mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ingat, apakah tujuan surah Al-Fatihah diturunkan? Apa objektif dia? Masih ingat lagi hari yang pertama kita memulakan perbincangan tadabbur suratul Fatihah. Tak apa, cari. Jawapan dia adalah tujuan suratul Fatihah Allah Ta'ala turunkan adalah untuk Allah nak mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi tujuan suratul Fatihah adalah untuk kita mengenali siapa Tuhan kita. Okey, macam mana nak mengenali siapa Tuhan kita? Antaranya adalah dengan mengetahui namanya dan juga sifat-sifatnya. Maka dalam suratul Fatihah ada nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Antara namanya adalah kalimah Allah itu sendiri, lepas tu nama Ar-Rahman dan juga nama Ar-Rahim. Okey, setelah kita dapat mengenali Allah, maka kita kena buat apa? Maka tujuan suratul Fatihah adalah untuk kita mengetahui tugas peranan kita sebagai hamba kepada Allah. Jadi ringkasan dia, tujuan suratul Fatihah adalah untuk kita mengenali Allah dan kita mengetahui apa yang kita perlu buat, apa objektif Allah menciptakan kita. InsyaAllah nanti kita akan jumpa perkara yang kedua tu. Okey, dah jelas? Jelas. Rasa macam dah tulis dah hari tu dah. Kan, tapi tak apa. Tulis ni satu ibadah. Satu ibadah. Tak apa. Okey. Saya suka tengok. Alhamdulillah. Okey. Saya ada bekalkan nota lebih kurang dalam 11 muka surat. Nota dalam bentuk Word.
yang rakan-rakan kita yang mengikuti di TikTok, jika anda ingin mendapatkan nota, sila tinggalkan, macam mana tinggalkan anda mesej saya lah untuk dapatkan nota, ataupun dekat profile TikTok tu saya dah letakkan Linktree. Klik dekat Linktree, masuk dekat Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti kita akan letakkan nota di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Okey. Boleh? Boleh. So saya berinteraksi dengan sahabat di alam TikTok. InsyaAllah. Okey, suara saya boleh dengar ke? Suara saya boleh dengar ke orang dalam TikTok ni? Saya tak bawa mikrofon. Boleh dengar tak? Okey, tak apa. Diam tu tandanya tanya dengar lah tu, insyaAllah. Okey. Mari kita lihat nota muka surat yang pertama, perbincangan kita tentang, sekarang kita nak bincangkan tentang dari manakah datangnya kalimah Ar-Rahman dengan kalimah Ar-Rahim. Okey, dia dalam Quran, kalau dia bahasa Arab, memang Quran tu dia bahasa Arab. Dalam Al-Quran, kalau satu kalimah ni, dia akan ada root word dia akan ada macam kata dasar. Jadi kalimah Ar-Rahman dia ada kata dasar dia. Kalimah Ar-Rahim pun ada kata dasar dia. Okey. Kalau kita baca dekat muka surat yang pertama, Al-Imam Ibnu Katsir, tengok dekat tafsiran ayat pertama tu. Okey, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Okey, Al-Quranul Azim ni salah satu nama kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Biasanya kalau orang belajar Quran, dia akan sebut nama Ibnu Katsir saja. Tafsir Ibnu Katsir. Okey, dalam kitab tafsir itu, Al-Imam Ibnu Katsir memberikan ulasan. Beliau mengatakan perkataan Ar-Rahman dan perkataan Ar-Rahim merupakan dua kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab disebut isim. Tapi bukan gili isim lah. Isim. Kalau bahasa Inggeris dia panggil apa? Nouns kan? Betul tak? Bahasa Melayu kata nama lah. So dalam bahasa Arab dia panggil isim. Itu kata nama. Kadang-kadang dia ada kata kerja, words. Yang ini adalah isim, kata nama. So Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah kata nama. Kata nama yang mustaqun. Mustaq maksudnya yang diambil. Okey, yang disebutkan dalam yang diambil daripada kalimah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Rahmah kita sebut dalam rahmat tu, daripada kalimah rahmah tu berkembanglah jadi kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Okey. Jadi kalau nak faham Ar-Rahman itu apa, nak faham Ar-Rahim itu apa, maka kita kena bincangkan tentang rahmat. Jadi Allah memiliki dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang muncul, yang diambil daripada rahmat. Okey, jelas? Rahmat. Okey. Kenapa tak guna rahmat je? Kan? Kenapa tak guna Allah tu bersifat rahmat? Kan? Kenapa perlu munculkan kalimah Rahman, kalimah Ar-Rahim? Okey. Dimunculkan kalimah Rahman dan Rahim untuk menunjukkan konsep mubalaghah. Al-mubalaghah bermaksudnya nak menunjukkan rahmat yang bersangatan. Maksudnya kalau Allah nak mengatakan rahmat dia tu luas, mendalam, bertambah, maka diubah kalimah rahmat tu berkembang jadi Rahman dan Rahim. Okey, boleh jelas kat sini ya? Yang maha maksudnya. Sebab tu dia tambah maha lah. Allah Ta'ala ni semua dia maha. Dia memang dia semua maha lah. Tetapi dia ada makna
yang kalau dia nak menunjukkan dia Allah Ta'ala ni more lebih lagi macam kita, kalau kita tambah perkataan bahasa Melayu kita panggil perkataan sangat, kita guna sangat. Macam kita dia seorang pemurah, jadi nak kata dia sangat pemurah, kita sangat pemurah, macam tu. Okey, dia baik hati, jadi nak kata dia terlalu baik, kita kata dia sangat baik hati. Jadi dimunculkan kalimah Rahman dan Rahim adalah untuk menunjuk perkataan bersangatan. Okey. Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Dapat faham ni satu rezeki ya Allah bagi kepada kita. Ya, kadang-kadang kita tak faham. Pun tu aja. Kan? Tak apa. Insya-Allah moga-moga boleh faham So boleh faham ni satu rezeki Allah bagi. Allah buka pintu hati tu. Yang buat kadang-kadang kita tak faham, dia cuma fikir apa dia cakap main tu macam tak tertulis-tulis tapi tak tahu lagi dia tulis apa kat situ. Ya Allahu a'lam dia boleh faham tu, alhamdulillah, saya syukur saya kalau orang faham ni saya tenang, saya kan balik happy je. Kalau tak faham dia rasa macam dia. Kita boleh rasa tau, kita boleh tengok, boleh rasa macam mana tak faham dia. Tapi ada kala pelajar-pelajar dia malu nak cakap dia tak faham. Kan? Jadi dia faham. Lepas tu dia jadi faham, insya-Allah faham, dia kata. Insya-Allah tu yang ke depan. Untuk ucapan ke depan. Insya-Allah ke depan faham kot, dia kata. Wallahu ta'ala alam. Okey? Dapat kalimah tu. Jadi Allah Ta'ala ni dia dalam dia mengungkapkan sesuatu, dia ada menggunakan banyak teknik. Antaranya digunakan teknik yang menunjukkan, nak tunjuk bersangatan, pemurahnya dia, nak menunjuk dia di bersangatan penyayang, maka dia munculkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Kemudian kita tengok yang perenggan yang kedua, tafsiran daripada Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti dalam tafsir Adwa Al-Bayan. Okey, ada nak nota ni, siapa nama ni? Nenek Aina Batrishi. Ustaz nanti nak nota. Ya nenek, nanti saya bagi kat nenek. Tak tahu dia nak boleh jadi, wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti tolong mesej saya, nanti saya akan berikan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan InsyaAllah tolong mesej. Okey. Apa ni, dah lupa lah. Okey, tengok tafsiran yang kedua. Lagi banyak kita baca kitab tafsiran, lagi banyak kita akan dapat sudut penerangan. Okey. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, kalau sebut Syekh, bahasa Arab menunjuk kepada dia yang alim lah. Dia kata Syekh, dia kata. Okey. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti ni dia berasal daripada Mauritania. Ada negara Mauritania? Mauritius. Yalah, yang itulah. Okey. Beliau ni ada satu kitab tafsir Adwaul Bayan. Okey, dia kata macam ni. Beliau katakan, Syekh tu kata, dia kata perkataan Ar-Rahman dengan perkataan Ar-Rahim adalah dua sifat yang dimiliki oleh Allah dan merupakan dua nama daripada nama-namanya yang baik. Jadi Ar-Rahman dan Rahim adalah sifat Allah, dan ia juga merupakan nama-nama Allah Al-Husna. Kita pegang maklumat mudah je. Setiap nama Allah dia pasti baik, pasti mulia. Itu yang ada kalimah Al-Husna. Al-Asma, nama-nama Al-Husna yang baik dan mulia. Okay, setiap nama dia akan menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, baik guys. Okay, kita lanjutkan. Kedua-dua kalimah tersebut terbentuk daripada perkataan Ar-Rahman, dan kedua-duanya mengandungi erti al-mubalaghah, menunjukkan makna bersangatan. So boleh tengok kotak kat bawah tu, Ar-Rahman, munculnya kalimah Ar-Rahman, munculnya kalimah Ar-Rahim. Okey, kalau dah jelas, saya akan terang sampai faham. So ni boleh ngajar balik semula. Nanti ada ustazah Al-Rina buat live pula, pakai niqab. Alhamdulillah, suka saya.
Ngajar balik semula. Tapi jangan buat hari yang sama lah. Just siap. Kurang student lari. Okey. Kita masuk muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua. Kalau kita dah jelas Allah, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia muncul, dia keluar, dia terbit daripada kalimah rahmat, maka kita kena sedikit ambil waktunya untuk mengetahui sifat rahman Allah ni macam mana. Okey, muka surat nombor 2. Okey. Kita nak bincang terlebih dahulu bagaimanakah gambaran sifat rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam surah Al-An'am ayat nombor 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhan kamu telah menetapkan bagi dirinya memiliki sifat rahmat. Jom kata rahmat. Selalu orang sebut kan, semoga kita dapat rahmat, nak ambil rahmat, nak dapat rahmat. Jadi memang sudah pasti Allah itu memiliki sifat rahmat. Allah Ta'ala tetapkan diri dia mesti kena ada sifat rahmat. Okey, satu lagi ayat untuk rujukan kita adalah surah Al-An'am juga, tetapi pada ayat nombor 133 Allah mengatakan Allah itu warabbukal ghani, dan Tuhan kamu itu maha kaya, dzur rahmah, lagi memiliki sifat rahmat. Okey, jelas? Dapat ya kat situ rahmat. Ada banyak ayat Quran lain Allah sebut sifat rahmat tu, rahmat tu, tapi cukuplah dengan dua ayat ni saja. Ya, mungkin kita boleh juga belajar nanti pengajian Asmaul Al-Husna, insya-Allah tahun 2040. Sebab kita nak belajar tadabbur Quran dulu. Okey. Masa tu dah bawa cucu. Okey. Jelas kita rahmat tu? Maknanya memang dalam Quran Allah dah kata dia memiliki sifat rahmat. Kita sedang bicara Rahman Rahim, jadi nak faham Rahman Rahim kena faham apa tu rahmat dulu. Okey. Muka surat yang kedua di bawah tu saya ada menukilkan ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ni kita dah baca pada minggu lepas, tapi tak apa, kita ulang kembali. Okey. Allah memiliki 100 rahmat. Okey, 100 rahmat Allah memiliki. So kalau ditanya Allah tu ada berapa jumlah sifat rahmatnya? Kita kata ada 100. Siapa yang kata? Siapa yang bagi tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu kepada Nabi, Nabi beritahu kepada kita. Sebab tu kita perlukan Nabi untuk tahu Allah kata apa, untuk tahu Allah tak suka apa, untuk tahu Allah perintah apa. Kita perlukan Rasul. Sebab Rasul saja yang boleh berkomunikasi, berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Rasul tu ada dua. Kalau Rasul kat langit, namanya malaikat. Rasul di bumi, yang manusia seperti para Rasul tu, messenger. Okay. Sebab tu kalau orang mendakwa saya dapat wahyu ini, saya dapat ilmu ini dari Allah, jangan dipercayai. Okay, sekalipun orang itu dia berjubah, berserban, handsome. Orang kita dia suka tengok handsome, dah mula ingat dia ni orang baik. Dia tak tahu. Kan macam biasanya yang baik ni muka macam saya ni, dia tak handsome, tak ada lah peluang dia. Tak sesuai kan macam tu. Okey, itu berawak seling saja. Okey, Allah memiliki 100 sifat rahmat. Okey,
Salah satu daripada 100 itu Allah bawa turun di muka bumi, yang mana satu tu saja dibahagikan kepada siapa? Jin, wal ins kepada manusia, wal bahaim kepada binatang, wal hawam kepada serangga. Satu saja sifat rahmat Allah itu Allah bawa turun. Allah turunkan, manusia boleh guna, jin boleh guna, haiwan boleh guna. Maknanya jin pun dia ada sifat rahmat kepada pasangan dia, kepada anak-anak dia. Manusia pun ada sifat rahmat juga. Mana dapat sifat rahmat tu? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang satu tu. Nanti kita pernah tengok macam mana Ahmad Al-Ba berkawan dengan anak jin tu. Nah kan? Tapi itu cerita je lah. Okay. Serangga-serangga, haiwan-haiwan, tengok kucing, dia sayang anak dia. Betul tak? Dia gonggong anaknya. Macam mana kucing ada perasaan sayang? Dia dapat dari Allah. Sebab tu kalau orang ni dia tak sayang anak dia, tak ada perasaan sayang ni, macam Allah. Sangat-sangat teruk lah. Okey. Kemudian Nabi SAW menjelaskan rahmat yang dibahagikan kepada semua makhluk tadi tu. Mereka buat apa? Allah kata, وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا. Satu rahmat itu saja semua makhluk tadi berkasih sayang, binatang buah sayangkan anaknya. Tetapi Allah simpan lagi 99. Bayangkan kalau satu dah cukup. Kan? Kadang-kadang sampai cukuplah satu. Kan? Tapi kalau ada lelaki dia tidak cukup satu, dia tak tahulah. Sifat rahmat tu. Kalau kita dapat anak 5 orang, 10 orang, mak sayang kat anak dia 10-10. Mak tetap mengaku anak dia 10, betul tak? Bukan dibagi sikit-sikit, seorang 20, seorang 10, tak ada. Kasih yang tidak bertepi. Maksudnya, bayangkan kalau satu tu orang boleh sayang sesama makhluk, bagaimana Allah nak bagi 99 yang Allah simpan di hari akhirat. Kalau dengan satu rahmat tu orang sanggup buat apa saja demi orang yang disayangi dengan satu tu, bagaimana dengan Allah yang Allah simpan plus 99, bagaimana kita nak gunakan nanti dari akhirat? Maksudnya kalau siapa dapat 99 rahmat tu, bayangkan satu rahmat pun kita dah rasa macam bahagia. Kita boleh buat apa saja dengan satu rahmat. Boleh minta apa saja kan. Orang disayangi, dia tahu dia disayangi, dia boleh minta apa saja kan. Minta apa saja. Bayangkan kalau kita dapat 99 rahmat Allah tu, apa yang kita nak minta kepada Allah di hari akhirat? Mungkin kita nak minta dipermudahkan urusan. Kita nak minta supaya Allah cepatkan hisap kita. Mungkin kita nak minta kalau boleh tak payah hisap, terus diterima aman. Mungkin kita minta kepada Allah selamatkan kita daripada api neraka. Kita minta kepada Allah selamatkan seberang daripada api neraka. Semua itu kita akan dapat melalui rahmat Allah yang Allah simpan 99. Sebab tu kerja kita dalam hidup ni adalah nak dapat 99 tu. Kalau satu pun macam dah cukup kan. Satu dunia, orang di Palestin yang kita tak kenal dia siapa, betul tak? Bukan darah daging kita pun kan. Tetapi di antara seiman pun kita rasa macam kita boleh jadi sedih, kita boleh jadi marah kan? Kita sanggup kumpul duit nak boykot sini, boykot sana sebab sayangnya kita. Daripada satu saja, bagaimana kalau 99? Fikir-fikirkan. Itu yang kita kena cari sebenarnya dalam hidup. Dalam hidup bukan kita mendambakan kasih sayang manusia. Lepas tu salah. Kita ni banyak tersalah langkah. Suka buat sesuatu, nak manusia sayang, nak manusia ni. Patutnya kita buat kerana Allah. Ya, nanti kita akan mantapkan lagi dari sudut dua nama ini. Okey, muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga tu saya nak kena baca juga hadis ni sebab dia
dia akan lebih nampak luas lagi rahmat Allah tu macam mana. Surat nombor 3 ataskan itu. Okey, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, sesungguhnya Allah telah menciptakan seratus rahmat ketika mana Allah menciptakan langit dan bumi. Okey. Setiap satu rahmat setingkat di antara langit dan bumi. Bayangkan dia punya luas tu. Kalau kita belajar dalam hadis, satu tingkat langit nak naik ke satu langit, kita memerlukan lebih kurang 500 tahun. 500 tahun nak naik satu langit ke satu langit. Bayangkan rahmat Allah, dia punya beza antara 1, 2, 3 sampai 100 tu, antara langit dan bumi. Tak. Sebenarnya Allah dah tunjuk dah benda tu pada kita dah hidup. Nanti kita akan gali lagi. Kita akan tengok kat mana selama ni Allah bagi rahmat pada aku. Nanti kita akan tengok, kita akan jumpa. Okey, maka dengan sebab satu rahmat itulah seorang ibu kasihkan anaknya, binatang buas kasihkan anaknya, burung-burung mengasihi burung-burung yang lain, termasuklah manusia kepada burung itu. Itu saya tambahlah. Apabila datangnya hari kiamat, Allah menyempurnakan rahmat ini. Hadis riwayat Muslim. Betul tak? Mahalnya rahmat kan? Allah bagi, Allah capai satu, dia buat turun. Ya Allah, semoga kita masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ni target dia nak dapat rahmat Allah je. Nak dapat kasih sayang Allah, nak buatlah apa Allah suka. Biarlah manusia tak suka aku ke, manusia boykot kan, walaupun kita keseorangan lah dekat dunia ni, tapi kalau kita dapat rahmat Allah, besar. Saya cakap kan, lepas tu apa-apa pun hidup, biar rahmat Allah, kawan dengan Allah, berkasih dengan Tuhan. Okay, berdekatkan diri dengan Allah. Allah tidak pernah mengecewakan kekasihnya. Tetapi kalau manusia, ya Allah, sakit hati kan, dibalas apa, diberi susu dibalas tuba, apa betul ke ya? Tuba. Sebab tu kita itulah baiki, buat apa-apa pun fikir rahmat, fikir ibadah dah. You nak respon apa, you nak reaksi apa, you nak balas apa, itu dengan Allah. Saya dah buat kerana Allah, kerana Allah tidak pernah tidak membalas. Tapi kalau Allah balas, Allah bagi lebih. Lepas tu kita kena buang. Sebab kita ni ajar manusia. Jadi apabila kita tak dapat apa yang kita kendaki, sedih. Tak apa. Jangan bersedih. Kerana Allah tidak pernah lupa apa kita buat kat kita. Dia tak pernah lupa. Okey? Sebab rahmat, satu rahmat. Okey. Mari kita untuk kita mantapkan lagi, nak tahu nama Rahman Rahim tadi tu, kita bincang rahmat Allah. Saya nak bawa satu contoh antara rahmat, kesan rahmat Allah tu pada kita. Tengok surah Al-Kahfi ayat 58, muka surat nombor 3. Kita tengok muka surat nombor 3, kesan rahmat Allah kepada manusia. Sebab kita ni, dia lah, sebab kalau kita dengan manusia, kita boleh tahu manusia sayang kita. Sebab kita boleh pegang dia kan, kita boleh peluk dia, manusia dia ada dengan kita nampak. Tapi macam mana rasa Tuhan tu rahmat pada kita? Yelah, sebab tu kita perlu iman. Iman ni adalah you believe benda yang you tak nampak. Dia, sebab tu dia beza percaya setelah nampak dengan percaya belum nampak. Mana lebih kuat percaya dia? Tak percaya dia pun, tak nampak pun dia dah percaya. Tapi nak dapat rasa, ya ke Tuhan rahmat aku, ya ke Tuhan sayang aku ni, ya ke? So kita kena cari kat mana tu. Okay. Jadi kita tengok satu contoh ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbukal ghafuru, dan Rabbmu maha pengampun. Rabbuka tu Tuhan kamu maha pengampun, dzur rahmah, memiliki limpahan rahmatnya. Cuba kata rahmat kat situ, dzur rahmat, rahmat. Okay.
Tengok ya Allah beritahu rahmat dia macam mana. Jika dia mahu menyiksa kamu di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan, apa yang telah mereka buat, la'ajjala lahumul azab, tentulah Allah akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Faham tak maksudnya? Allah beritahu macam ni. Allah Ta'ala kata, kalaulah Allah nak azab kita ni, Allah nak bagi punishment pada kita disebabkan apa yang kita buat, Allah boleh buat as soon as possible, immediately itu boleh bagi. Anak petik. Tapi Allah tangguh. Allah bagi dia peluang, Allah bagi dia taubat, berubah. Peluang hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Allah tetap bagi dia juga nyawa. Allah tetap bagi dia boleh udara. Allah tetap bagi dia boleh berjalan ke muka bumi. Ada dia buat manusia pun tenggelam. Allah boleh buat. Allah boleh buat bumi ni buka, tenggelamkan dia masuk macam korun. Allah boleh buat batu-batu seperti mana Kaulut kena, Allah boleh hantar. Allah boleh hantar burung yang banyak macam tentera Abraha. Allah boleh buat apa lagi? Allah boleh hantar suara yang kuat untuk matikan. Tapi Allah tak buat. Allah cakap dah, Allah kata kalaulah Allah tak ada nak cepatkan azab dekat dunia ni disebabkan apa mereka buat, tentu Allah dah buat, kata Allah. Tetapi Allah tentukan bagi mereka satu masa yang mereka sekali-kali tidak akan dapat sebarang tempat perlindungan yang lain daripadanya. Dan bagi masa sampai satu ketika dia dah tak dapat nak lari daripada azab itu. Dia dah mati, akhirat tak boleh nak lah. Kita boleh rasakan contoh Tuhan sayang kat kita, rahmat dia kan. Inilah di antara rasa. Kalau kita dekat dunia mungkin dah masuk penjara, mungkin kita dah tapi Tuhan tak. Tuhan bagi kita ruang. Okey, muka surat nombor 4 dalam nota kita akan tengok. Saya nak tunjukkan lagi macam mana kasih sayang Tuhan selama ni bagi pada kita, rahmat Tuhan bagi pada kita. Ayat nombor 4 tu bukan ayat nombor 4, muka surat nombor 4, surah Nahl ayat nombor 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah." Kalaulah Allah nak menyiksa manusia, nak mengazab manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah dia tidak membiarkan di muka bumi sesuatu makhluk yang boleh melata, yang berjalan, yang hidup. Tetap. Kalaulah kita kira dosa kita sejak kita balik dulu, Allah je yang tahu. Tapi ada catatan. Kanan kiri catat. Allah Maha mengetahui. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala ni bengislah, tetap. Kalau Allah Ta'ala ni tidak pemaaf, Allah Ta'ala ni tak ada rahmat dia, habis, tak ada seorang pun boleh hidup. Sebab tak ada orang yang tidak melakukan dosa. Mereka para rasul yang Allah pelihara mereka. Okay. Tetapi kata Allah, Allah memberi tempoh kepada mereka hingga ke satu masa yang tertentu, sampailah mati, hari kiamat dan sebagainya. Okay, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jelas ini sebagai contoh ni, di antara contoh yang macam, yelah, selama ni yelah kita tak nampak. Kalau macam manusia, kita boleh tahu dia sayang kita mungkin tengok dia tulis I love you, ataupun dia hantar bunga, dia hantar apalah. Tetap ada orang dia tulis macam tu, kan, betul, dah tak ada rasa lah, betul tak? Sebab tu dalam perkahwinan, rumah tangga, Allah Ta'ala kata bukan selamanya kasih sayang, ada rahmat dekat belakang. Allah kasih sayang untuk mawaddah wa rahmah, untuk kasih sayang dan rahmat. Kalau nak harap kasih, tak kasih dah tak ada dah rasa cinta macam dulu tu. Betul tak?
Tapi kenapa masih stay lagi? Kenapa? Antara sebabnya adalah kerana sifat rahmat yang ada. Kan kahwin untuk mawaddah warahmah. Kalau tengok tua-tua ni kenapa masih lagi nak jaga suami dia tu sakit? Sebab ada rahmat tu. Kalau kita dah makin berumur, cinta-cinta ni dah macam mungkin dah ada kata dah pudar dah. Betul tak? Iyalah, betul tak? Kita setiap hari kita nampak weakness dia, kelemahan dia, iyalah. Makin kenal. Lagi sebab tu orang yang paling kenal suami dia adalah isteri dia. Bukan mak dia. Ya. Mak dia kan defend anak dia. Kan? Sebab mak dia rahmat mak. Kan? Tapi itulah Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita rahmat tu besarnya rahmat ni. Kerana ada rahmat ni lah kita kesian dekat orang. Rahmat ni lah bawa kita rasa ada sifat belas kasihan. Tengok kucing tak ada makan, kesiannya. Tengok orang, kesian. Sebab tu kalau kita kesian pada makhluk, Allah akan bagi kesian daripada kita. Jadi Nabi kata, orang yang mengasihi makhluk, Allah akan merahmati. Jangan. Sebab tu siapa yang buat satu isu yang macam nak putuskan bab kasih sayang tu, rahmat tu, besar dia punya azab. Sebab tu Allah suka kita jaga hubungan sama manusia. Sebab Allah suka rahmat tu. Nanti kita akan belajar hujung dia. Kalau kita baca Asmaul Husna lah, kalau kita baca Asmaul Husna, kita akan ajar macam mana nak ambil daripada nama tu. Hujungnya, kenapa kita belajar nama Allah ni? Sebenarnya kita nak tiru macam Allah. Kenapa kita nak tiru macam Allah? Kerana Allah takkan buat benda yang jahat. Lepas tu nama dia baik. So kita nak tiru macam dia. Itu dia antara sebab kenapa perlu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi jelasnya tentang rahmat tadi berkaitan dengan dosa. Itulah kasih sayang Tuhan yang ialah sebab kita tak nampak kan, tapi Allah sampaikan rahmat dia tu macam mana adalah melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Kalau kita tak kenal, maka kita tak cinta. Nak kenal Allah melalui ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Antaranya maklumat tu ada dalam suratul Fatihah. Okey, satu lagi hadis yang kenapa kita perlu cari 99 rahmat Allah tu, kita kena cari. Target kita nak dapat rahmat Allah. Rahmat Allah. Bukan manusia sayang, bukan. Sayang tu kita perlu dalam hidup, bukan tak perlu. Tapi yalah, saya manusia ni faham lah. Betul tak? Cinta pada manusia macam mana, cinta pada ni macam mana, cinta pada ni. Betul, kadang-kadang lagu-lagu cinta ni kadang-kadang melampau-lampau. Aku seberangi laut lah, aku lah. Sebab tu kalau kita nak terapi diri, nak healing diri kan, jangan dengan lagu. Lagu tu dia kadang-kadang macam menyebabkan kita macam terhayam. Dia punya lirik macam soalan macam, sebenarnya masalah tu kecil je kan. Lepas tu jangan kita terapi diri dengan pujuk diri, Tuhan aku nak buat apa, Tuhan kau cakaplah Tuhan kau. Lepas tu kita kena belajar kenal Allah. Jadi antara jalan paling awal nak kenal Allah adalah melalui suratul Fatihah. Okey, satu lagi hadis yang saya nak kongsikan tentang rahmat Allah. Kenapa kita kena target dapat rahmat Allah? So lepas ni mission dan vision kita adalah saya nak cari 99 rahmat Allah. 99 rahmat Allah. Okey. Sabda Nabi SAW, muka surat nombor 4, perenggan yang kedua, tidak ada seorang pun yang akan memasuki syurga kerana amalnya. Takkan? Sahabat bertanya, engkau pun macam tu juga ke ya Rasulullah? Takkan masuk syurga kerana buat amal? Nabi jawab, ya, kata Nabi. Sekalipun aku, kecuali jika Allah melindungi diriku dengan kurniaan dan rahmatnya. Maksudnya dia kata, aku pun tak terkecuali. Tak akan masuk syurga kerana amal, tapi akan masuk syurga kerana Allah kurniakan syurga tu pada aku, dan dengan rahmatnya Allah itu aku masuk dalam syurga.
Okey. Hadis ni nampak macam kalau kita salah faham, dia akan menyebabkan macam tak payah buat amal lah. Tunggu je, tak apa, tu amal rahmat. Kan? Kalau kau hadis Nabi kata, kalau kau bukan masuk syurga kerana kau solat, kau bukan masuk syurga kerana kau puasa, kau masuk syurga sebab memang hadis kat macam tu. Tetapi kita kena faham lebih luas. Okey, macam ni. Amal yang kita buat ni, sedekah ke, kita datang majlis ilmu ke, kita cari rezeki ke, kita makan benda halal ke, tolong orang susah. Sebenarnya amal itu adalah saluran nak dapat rahmat Tuhan. Kenapa saya solat? Kerana saya nak dapat rahmat Allah. Kenapa saya puasa? Saya nak dapat rahmat Allah. Kenapa saya bersedekah? Saya nak dapat rahmat Allah. Jadi apabila Allah bagi rahmat, Allah kasih, maka dengan kasih itulah dia ajak kita masuk syurga. Masuk syurga. Itu yang dikata masuk syurga melalui rahmat. Macam kita kan nampak kasih sayang orang, kita mesti kena buat sesuatu kan. Buktilah kalau you sayang kat I. Buktikan. Jadi cakap je sayang kat I, tapi tak ada bukti. Contoh, drama. Sungguh. Tak lah, betul tak? Kan masalah cakap macam tu kan. Kemarin kau orang perempuan, kau nak tengok bukti. Betul. Bukti. Lelaki ni lain cara dia. Okey, contohlah. So kalau dia tunjuk bukti, maksudnya macam umpamalah, you nak dapat kasih sayang Tuhan, dapat rahmat Allah. Jadi kita kena buat sesuatu yang yang usaha untuk dapat rahmat Allah. Antaranya buat apa yang Allah suruh. Buat apa yang Allah suruh. Suka. Tapi Allah tak macam kita lah. Kalau manusia ni dendam, tak nak maafkan, go to hell. Yang manusia kan jahat manusia ni. Manusia ni ialah kita tak boleh baca tidak. Tapi kerana Allah, mari taubat, kembalilah kata Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada soalan tak tentang rahmat tu? Sekejap Ustaz. Ya. Kalau macam nama-nama Allah tu adalah rahmat Allah maksudnya. Nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim. Okey. Rahman Rahim saja ke atau 99 nama? Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat Allah. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim dikaitkan dengan rahmat. Kalau yang lain tu secara umum tu adalah sebenarnya rahmat ni dia juga merangkumi umum nama-nama lain lah. Tapi yang lebih khusus Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab saya ingat tadi macam kita nak cari rahmat Allah tu kan kita kena faham semua 99 nama tu. Jadi sebab tu kan itu adalah sifat-sifat Allah. Betul. Macam contoh ya Hakim, contoh Hakim yang Maha Adil. Betul. Contoh kan, so maksud Betul. kita nak dapat rahmat Allah tu kita kenalah ada apa personality atau kita cuba untuk dapatkan menjadi seorang yang berpersonaliti yang ada baik dari sudut menghakimi sesuatu macam tu lah maksudnya. Betul. Saya punya kefahaman Maknanya rahmat Allah ni dia rahmat Allah ni kita boleh dapat antaranya adalah dengan mengenali Allah tu siapa. Okey. Lepas tu rahmat Allah ni kita boleh dapat dengan kita aplikasi nama Allah tu. Contoh kita tahu Allah ni namanya Al-Hakim, dia Maha bijaksana, penuh kehikmahan. Allah Ta'ala ni dia tak pernah buat sesuatu tanpa sebab. Dan ketika diingat apabila Allah bertindak, Allah buat pasti baik. Kita tak boleh, sebab bagi kita ni patut cara kita fikir beza dengan cara Allah. Ingat apa Allah buat, dia baik. Dia pasti baik. Kenapa kita baik? Sebab kata dia Allah. Sebab tu nanti dekat dekat ayat nombor 2, kenapa kita puji dia? Segala puji bagi Allah. Kerana tidak ada sedikit ruang Allah buat sesuatu yang tak ada kebaikan. Jadi kita kata Allah tu Ma'al Hakim Maha Hikmah. Jadi setelah kita kenal Allah Maha Hikmah, so kita terima apa saja yang Allah lakukan dalam hidup kita. Sebab kita tahu Allah ni pasti dia buat sesuatu ada kebaikan. Pasti ada benda yang baik. Jadi apabila kita dapat amalkan perasaan seperti itu, keyakinan seperti itu, maka Allah beri rahmatnya kepada kita. Tapi secara khusus nama Allah yang dikaitkan dengan rahmat adalah Rahman dan juga Ar-Rahman.
Okay. So misi kita adalah kita nak mendapatkan 99 rahmat Allah di hari kiamat. Betul, kalau kita baca hadis-hadis yang Allah bawa keluar manusia daripada api neraka tu, setelah semua orang dah guna syafaat-syafaat dia, Allah kata aku sendiri yang akan bawa keluar. Tapi kalau boleh kita tak nak masuk api neraka dulu. So agak-agak melalui amal apa yang kita boleh masuk dalam syurga? Maksudnya dalam amal apa yang kita boleh dapat rahmat Allah banyak. Sebab itu kena belajar juga amal-amal yang boleh menarik rahmat Allah, yang boleh membuka pintu syurga Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah macam ada satu modul tu saya buat tu 78 amal pembuka pintu syurga. Allah Ta'ala ni dia nak masukkan kita juga ke dalam syurga. Dia bagi peluang masuk syurga tu. Dia bagi banyak jalan. Kau tak boleh guna jalan solat, kau guna jalan puasa. Kau tak boleh guna jalan puasa, kau guna jalan harta. Kau tak boleh guna jalan harta, kau guna jalan jalan zikir. Macam-macam jalan. Sebab tu kalau orang masuk neraka orang masuk neraka ni maksudnya itu pilihan dia. Tak izin Allah, itu pilihan dia. Sebab tu orang yang Allah masukkan neraka sebenarnya adalah berdasarkan keadilan Allah. Tapi kalau orang masuk syurga berdasarkan rahmat Allah. Sebab apa? Sebab nak buat amal ni kisah Dr. Dia suami tercinta saya. Okey. Barakallah. Boleh jumpa kali pertama. Dia tak jumpa? Tak boleh jumpa Tak pernah sebelum ni? jumpa Ustaz. Hari ke istana ni? Nanti jumpa lagi Saya muda lagi kan? Okey. Kan? Tapi itu kena belajar sebab macam di masjid Bukit Damansara tu masih dah buat tajuk 78 amal pembuka pintu syurga. Lepas tu dekat buku yang tulis tu agar lelah berbuah jannah tu, supaya orang faham kau nak syurga kau kena lelah. Kau kena penat. Not easy. So apa jalan dia? Jalan 1, jalan 2, jalan 3. Allah bagi. Kenapa banyak sangat jalan nak masuk ke syurga ni? Jadi pembeli boleh masuk syurga, jadi penjual boleh masuk syurga, orang berhutang boleh masuk syurga, memberi hutang boleh masuk syurga. Betul. Kenapa saya macam tu? Maknanya Allah nak bagi pada kita di mana-mana, di luar ni, di atas jalan raya boleh masuk syurga. Macam mana? Pergi pasar boleh masuk syurga, dalam rumah boleh masuk syurga. Kita kena belajar. Jadi jangan sampai kata saya tak tahu macam mana masuk syurga. No. Ada banyak jalan rahmat. Hidayah adalah. Hidayah. Boleh. Kita kena belajar. Dia apa-apa pun Allah dah sampaikan. So kita kena belajar. Okey. Ya. Kita masuk kepada pengertian secara khusus Ar-Rahman tu pula. Tadi kita faham dah. Ingat Ar-Rahman dan Rahim, Rahman. Pegang dua tu. Jadi kalau nak kata rahmat Allah sangat rahmat, ditunjukkan pada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, jelas Okey. Cuma ada lagi perbezaan dia. Dari sudut persamaan, Rahman dengan Rahim punca dari Rahman. Okey, itu persamaan dia. Tetapi dari sudut perbezaannya ada. Jadi nak tahu perbezaan dia, kita kena bincang dulu Rahman dan juga Rahim. Okey. Dari sudut susunan, Rahman tu kenapa dia sebut Rahman dulu baru Rahim? Kenapa tak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa sebut Bismillahirrahmanirrahim? Ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak akan susun ayat, dia tak akan susun kalimah, melainkan mesti ada sesuatu yang dia nak sampaikan. Jadi kita kena carilah apa yang kau nak sampaikan ni. Kenapa Rahman? Kalau gabung nama Rahman Rahim, asyik Rahman je ke depan. Kita dah sebut sebelum ni kan. Dalam Quran kita akan jumpa Rahman dengan Rahim 6 kali Allah pasangkan dia. Dia saling bergandingan. Tapi kenapa Rahman selalu dulu? Rahman dulu baru Rahim, Rahman dulu baru Rahim. Termasuklah Bismillahirrahmanirrahim.
Mesti ada sebab. Okey. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau mengatakan ada ulama namanya Abu Ali Al-Farisi mengatakan Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum meliputi segala macam bentuk rahmat. Okay, take note dulu. Maksudnya kata Ibn Kathir, dia nukilkan kata-kata ahli ulama, Rahman ni adalah rahmat Allah yang meliputi segala macam rahmat. Okey. Muka surat nombor 5. Menurut Syekh As-Sa'di, okay, tambah perkataan D kat situ. Tambah perkataan D, saya tertinggal perkataan As-Sa' tu tertinggal huruf dal, huruf D. Buat ni masa nak kata mengantuk. As-Sa'di. Okey. Dalam tafsir Al-Karimur Rahman, beliau mengatakan nama Allah Ar-Rahman, Allah nak jelaskan betapa luasnya rahmat dan pemberiannya dan betapa melimpahnya kebaikan dan kurniaannya lah. Okey, dapatkan dulu. Okey, yang ketiga ni penting. Yang ketiga ni dia bagikan kita satu maklumat baru. Okey. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, perkataan Ar-Rahman mempunyai pengertian yang lebih mendalam daripada perkataan Ar-Rahim. Maksudnya kalau kita nak kata antara dua nama ni, mana rahmat yang lebih deep rahmat dia, lebih dalam rahmatnya, lebih luas rahmatnya, adalah Ar-Rahman. Kerana Ar-Rahman itu sendiri bererti zat yang memiliki kasih sayang yang bersifat menyeluruh dan merakumi semua makhluk yang ada di dunia dan juga makhluk ketika mana berada di akhirat nanti. Maksudnya bukan Islam semua ada. Ya. Merangkumi semua makhluk kat dunia ni, maksudnya ada apa makhluk kat dunia ni? Semua. Kalau kita fokus pada orang, ada yang Muslim, ada yang tak Muslim, ada yang kafir, ada yang tak kafir, ada beriman, ada tak beriman. Begitu juga kepada jin, ada jin yang Muslim, jin yang tak Muslim, ada juga. Okay, itu Rahman. Jadi Tuhan nak kata Rahman Allah. Kenapa Rahman tu letak nombor 1, Ar-Rahim tak nombor 2? Lepas tu, dari sudut makna Rahman itu adalah rahmat Allah yang menyeluruh, yang merangkumi semua. Allah tidak mengira, Allah tidak melimitkan, tidak memilih-milih. Dia beriman, dia dapat, dia tak pernah dapat. Tak, itu nama Allah Ar-Rahman. Okay. Di dunia dan juga di hari akhirat nanti. So Allah ketika di dunia, dia menunjukkan kerahmanan dia tu kepada semua makhluk, tak kira apa pun bangsa, apa pun agama. Begitu juga nanti dari akhirat. Cuma take note, macam mana nak tahu di akhirat itu Allah juga membawa sifat rahmannya kepada semua makhluk? Tentu ada yang berdosa, tentu ada orang bersalah. Kan macam mana Allah bawa rahmannya juga kepada semua? Nanti kita akan tengok penerangan dia. Okay. Contoh yang paling jelas untuk mengetahui apa bukti kata Rahman Allah tu dibagi kepada semua, merangkumi semua, tak mengira agama. Jawapan dia yang paling jelas, buktinya boleh tengok dekat surah Rahman. Dalam Al-Quran ada satu surah yang ke-55, surah Ar-Rahman. Kan surah nama Ar-Rahman? Okey, Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran, yang telah mengajarkan Quran. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Ingat ya? Allah kata Allah itu siapa? Allah tu Rahman. Apa bukti Allah tu Rahman? Allah telah menciptakan manusia. Ada tak Allah ciptakan manusia semua beriman? Tak ada. Ada manusia beriman. So manusia yang tak beriman itu siapa cipta dia? Allah. Ar-Rahman tu lah. Manusia yang beriman ni siapa cipta dia? Ar-Rahman tu lah.
Bukan sekadar Allah cipta, Allah bagi 'allamahul bayan. Allah, tanda Allah tu rahmat, Allah mengajar kita boleh berbicara, kita boleh bercakap, kita boleh luahkan isi hati kita dalam bahasa pelik-pelik jumpa kan. Kalau fikir kan, macam mana dia boleh cakap bahasa ni, bahasa ni, bahasa ni, bahasa ni. Kalau yang dekat, yang jan-jan tu dah pening kepala kan. Dia cakap kan? Allah mengajar kita boleh luahkan isi perasaan, boleh cakap. Tak macam haiwan. Tapi ada tak orang yang tak boleh cakap? Ada lah orang cakap tu, itu hikmah Allah yang lain. Tapi secara umum, semua orang boleh bertutur dalam bahasa yang lain. Adakah Allah kata, kerana kau kafir, bisukan semua? Boleh je. Ya. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Tapi Allah nak kata, nak tahu aku ni Rahman, aku telah mengajarkan, aku telah menciptakan semua insan, tak kira dia apa pun, agama dia apa semua. Lepas tu aku juga mengajar mereka boleh berbicara. Lepas tu Tuhan kata, nak tahu Allah tu Rahman lagi, asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar mengikut hitungan tertentu. Allah tak kata, kerana kau kafir, matahari tak kena kat korang, bagi kau beriman. Kerana kau kafir, bulan tak akan dikeluarkan cahayanya kepada kamu kerana kau kafir. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala kata, dia Maha Rahman untuk semua makhluk dia. Okay, nampak contoh? Jadi kerana Rahman itu menyeluruh rahmatnya, tak mengira siapa, sebab itulah dia duduk di depankan dulu. Sebelum sebut Ar-Rahim, dia letak dulu Rahman. Sebab tu kalau cari dalam Quran, jumpa 6 tempat Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, mesti Rahman dulu ke depan. Rahman nombor satu. Kenapa dia letak nombor satu? Kerana disusun dari sudut keumuman dulu. Umum tu dulu. Yang luar dulu duduk di depan. Okey. Faham tak? Faham. Okey, 2 minit lagi sebelum kita merasai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya buka soalan. Okey. 2 minit lagi, saya nak terangkan tadi, ingat saya kata, mungkin orang tanya, dekat akhirat tu Allah tu dia tunjukkan juga kerahmanan dia tu, rahmat dia tu. Sebab kita belajar tadi, rahmat Allah ni, Muslim ke tak Muslim ke, kafir tak kafir ke, jahat tak jahat, Allah akan kurniakan rahmat dia. Sampai di hari akhirat pun dibawa. Macam mana nak faham? Okey, sedangkan di akhirat kita faham Allah sangat murka. Sudah ada neraka sedang menunggu, syurga sedang menunggu. So macam mana tu? Okey, baca muka surat nombor 5 bawah sekali tu sebelum kita tamatkan. Okey, kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau mengatakan Allah bersifat Ar-Rahman kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir dekat dunia dengan Allah beriman dan orang kafir. Gabung dua-dua dengan mengurniakan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada mereka, sama ada rezeki, harta, kehidupan, kesihatan dan selainnya. Betul tak? Sama je. Orang yang syirikkan Allah, Allah bagi juga rezeki untuk dia. Kan dapat juga kehidupan pada dia. Okay. Itu menjadi rahmat Allah. Okey. Macam tu juga Allah bersifat Rahman kepada orang beriman dan orang kafir di akhirat. Macam mana? Dengan mengadili mereka melalui penghisapan. Maksudnya Allah Ta'ala ni adil. Allah bagi ruang semua orang dibicarakan. Faham tak? Allah bagi ruang. Okey, masing-masing diberikan ruang untuk define. Allah sendiri akan jadi hakim nanti. Okey? Nanti kalau baca ke akhirat, Allah akan bagi setiap kita buku. Kita boleh bersoal jawab. Apa bukti kau? Kalau kau kata kau tak buat, apa bukti kau? Kalau kau kata kau buat, itulah rahmat Allah. Sampai di akhirat, rahmat Allah ni Allah akan tunjukkan. Dengan Allah bagi semua orang sesi pengadilan yang sama rata.
Masuk orang kafir. Termasuk orang kafir. Walaupun kafir. Allah akan adili dia. Semua orang akan ditimbang. Baik ke buruk ditimbang. Baik ke buruk dia akan dikemukakan buku amal. Baik ke buruk Allah Ta'ala akan mintakan bukti. Saya bagi contoh. Satu last kali. Dia nak habis dah ni. Kalau baca kisah Nabi Nuh. Ingat ya, semua Nabi-Nabi Allah Ta'ala akan adili mereka. Mereka akan masuk mahkamah nanti. Dibicarakan. Allah tanya, Nuh, adakah engkau telah menyampaikan tugas engkau? Kita tahu Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Kalau Allah tak berhisap pun Tuhan tahu dah. Tapi kenapa Tuhan buat? Kerana Tuhan nak tengok, Tuhan nak korang sendiri tahu keputusan korang apa. Korang tahu korang buat apa. Okay, Allah akan tunjukkan semua. Kan? Nanti kalau Allah kata kau pergi neraka, kau pergi syurga, tak payah hisap, tak payah apa, mesti ada orang rasa tak adil. Kenapa ni? Kenapa dia syurga? Okay, Allah bagi ruang. Itu nama rahman Allah tu sampai di akhir kiamat. Nuh kata, aku dah sampaikan sepanjang kau sampaikan. Lepas tu Allah panggil pula kaum dia. Panggil kaum dia, Allah tanya, adakah Nuh telah sampaikan peringatan kepada kamu? Ada tak? Kaum Nuh kata, tak ada. Tengok. Lepas tu Allah panggil balik, Nuh, kemukakan bukti. Sebab mereka mendakwa kau tidak menyampaikan. Dalam hadis tu Nuh jawab apa? Nuh nak jawab apa dalam hadis tu? Tak pernah dengar hadis ni ya? Maka Nuh kata, umat Muhammad, Nabi Muhammad dan umatnya menjadi saksi bagi aku. Sebab nampak tak, Allah tu dia maha adil. Dia akan buat. So dia buat itu menunjukkan rahman dia. Sebab tu nanti tangan akan bercakap, kaki akan bercakap, Mulut boleh tutup. Allah mengadili semua orang. Nabi dan Rasul, Isa akan dipanggil, Muhammad akan dipanggil. Adil, supaya tak ada nanti. Itu menunjukkan rahmannya Allah. Tapi Rahim tu apa? Rahim tu minggu depan. Sabar Rahim tu. Sebab ada rahmat kita yang lama-lama sangat. Okey, moga-moga dapat banyak manfaat. So kita sambung besok, kita sambung balik minggu depan ya. Ya. Apa Kan kita dengar orang kafir akan menjadi bahan bakar kan.